Assalamualaikum Doktor. Kami daripada kumpulan A UM Sitok. Kumpulan saya ini terdiri daripada saya sendiri, Ahmad Zakwan bin Kamarudin, Muhammad Saiful Adli bin Bakri, Lee Lek Chen dan Muhammad Ruslani bin Tahir. Kumpulan kami ini memilih tajuk peningkatan pengangguran akibat pandemik di Malaysia. Pengenalan. Pada 31 Disember 2019, WHO atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah melaporkan kemunculan wabak atau pandemik baru yang terletak di bandar Wuhan, Hubei, China. Wabak ini terus berkembang pada awal Januari tahun 2020 dan akhirnya mendapati bahawa penyakit ini terdiri daripada sejenis penyakit coronavirus baru atau lebih dikenali sebagai COVID-19, iaitu sejenis virus baru yang tidak pernah wujud dalam kehidupan manusia. Wabak ini berjaya mempengaruhi manusia seluruh dunia dengan jangkitan yang begitu pantas. Coronavirus ialah keluarga besar virus yang disebabkan oleh penyebaran antara haiwan dan manusia serta boleh menyebabkan gejala ringan sehingga teruk sekaligus menyebabkan kematian. Kini, jumlah kes positif COVID-19 di peringkat global dilaporkan melepasi 400 juta, manakala jumlah yang meninggal dunia seramai 6 juta orang di seluruh dunia akibat penyakit ini. Jumlah berkenaan memberi tekanan kepada sistem kesihatan di seluruh dunia. Berdasarkan jumlah tersebut, varian Omicron atau varian yang mudah dijangkiti dan lebih cepat menular berbanding varian Delta. Omicron telah mendominasi penyakit ini di seluruh dunia sekaligus memberi kesan buruk terhadap sistem kesihatan di dunia. Trend penularan pandemik ini dilihat berjangkit dari manusia ke manusia melalui sentuhan, titisan, perhubungan yang rapat dan sebagainya. Penularan COVID-19 dilihat sama seperti trend penularan MERS dan SARS seperti ini, iaitu penularan dari manusia ke manusia berlaku melalui titisan dan sentuhan. Di Malaysia, kemunculan pandemik ini bermula pada tahun 2020 iaitu awal Januari. Kes pertama melibatkan seorang warga negara China yang berusia 63 tahun dan seorang rakyat Malaysia berusia 41 tahun. Ekoran daripada peningkatan kes COVID-19 ini di Malaysia, kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa pertama bermula 18 hingga 31 Mac tahun 2020 dengan memikirkan 14 hari. Pelaksanaan PKP bagi mencegah penularan wabak ini yang memberi kesan kepada 33.8 juta penduduk di Malaysia yang terdiri daripada 76.6% tinggal di bandar dan 23.4% tinggal di luar bandar. Secara tidak langsung, memberi situasi ini telah menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia semakin meningkat kerana penutupan semua sektor perindustrian, pelancongan dan sebagainya. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang dalam proses membangun. Dalam menuju ke arah maju, isu pembangunan secara negara amat dititik beratkan bagi mengejar matlamat tersebut. Negara maju dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di mana kadar pengangguran juga saling berkait rapat. Sebuah negara dikatakan maju dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mampan apabila tahap pengangguran rendah. Sebaliknya, negara akan dianggap sebagai negara pembangun jika mempunyai tahap pengangguran tinggi. Pengangguran merupakan masalah semua jadi dalam sesebuah ekonomi yang tidak dapat dielakkan, yang tetap akan berlaku walaupun negara telah mencapai tingkat guna tenaga yang maksimum. Pelbagai definisi yang dapat menjelaskan maksud pengangguran menurut sarjana Pakin 1992 menganggap pengangguran pekerja yang memiliki kelayakan serta bersedia bekerja dalam kadar upah semasa tidak mempunyai peluang pekerjaan. Seterusnya, menurut Gordon, mengklasifikasikan pengangguran sebagai orang yang memenuhi kriteria pasaran pekerjaan tapi tidak berada di pasaran tersebut. Manakala definisi pengangguran tersebut berbeza berdasarkan pertubuhan buruh antarabangsa, iaitu individu yang tidak mempunyai pekerjaan, aktif mencari pekerjaan dan bersedia memberi dan tempoh waktu yang disetujui oleh majikan dan individu. Oleh yang demikian, penulis ini akan memfokuskan kepada peningkatan pengangguran akibat pandemik di Malaysia. Kesan COVID-19 bukan hanya fokus terhadap ekonomi negara sahaja, malah ia juga memberi kesan sosial kepada masyarakat Malaysia secara perubahan cara hidup harian masyarakat bertukar berbanding
cara hidup sebelumnya. Perubahan sosial tersebut meliputi aspek pendapatan, perbelanjaan, keselamatan, aktiviti sosial, pendidikan dan kebajikan. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, berkaitan pengangguran tenaga buruh di Malaysia jelas membuktikan bahawa pelaksanaan PKP memberi impak yang besar terhadap jumlah pengangguran di Malaysia dengan peningkatan yang drastik pada bulan April tahun 2020 iaitu seramai 778.8 orang berbanding bulan sebelumnya seramai 610.5 orang. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Penurunan virus COVID-19 malangnya telah menimbulkan senario keburukan ekonomi global dan aktiviti rakyat dengan peningkatan dalam bilangan kes yang dikenalpasti menjelang pertengahan Mac tahun 2020. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan satu langkah proaktif bagi menyekat penularan wabak ini dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020. Semasa PKP, semua perniagaan tidak boleh beroperasi melainkan mendapat kebenaran khusus untuk membuat demikian. Seterusnya, PKP adalah digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang membenarkan mobiliti dan menyambung semula yang lebih progresif kepada aktiviti ekonomi. Di bawah PKPB dan PKPP, semua sektor ekonomi telah dibenarkan beroperasi semula tertakluk pada prosedur operasi standard SOP. Kini pelaksanaan PKP, ramai pekerja dan perniagaan telah terjejas oleh sekatan tersebut. Warga negara Malaysia yang bekerja di luar negara juga terpaksa pulang ke tanah air disebabkan PKP yang dilaksanakan di luar negara. Seramai 4,577 rakyat Malaysia yang bekerja dan belajar di luar negara dibawa pulang kerana terkandas akibat dasar kerajaan luar terhadap PKP. Walaupun pekerjaan dan keadaan ekonomi kembali berangsur pulih, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia masih tidak bekerja kerana sukar untuk mendapat pekerjaan. Beberapa fasa PKP telah memberi kesan teruk kepada ekonomi Malaysia sekaligus mengakibatkan peningkatan pengangguran di Malaysia. Kelembapan ekonomi yang telah bermula walaupun disebabkan sekatan mobiliti pelaksanaan akibat penurunan dalam aktiviti berkaitan pelancongan dan gangguan dalam rantaian perbekalan antarabangsa membawa peningkatan mendadak dalam pengangguran. Sekatan perjalanan di pintu-pintu masuk negara telah menyebabkan 3 sektor utama negara terjejas iaitu sektor pembangunan, perdagangan, pelancongan, logistik serta sektor perkilangan sekaligus mengakibatkan ekonomi negara merudum. Justru kadar pengangguran semakin meningkat akibat keterjejasan sektor ini. Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi seperti dilakukan oleh kebanyakan negara lain iaitu Singapura, Jepun dan sebagainya. Hal ini bagi memastikan ekonomi berjalan seperti biasa walaupun dalam keadaan PKP bagi memulihkan ekonomi serta aliran tunai negara bergerak dengan memberangsangkan. Walau bagaimanapun, sepanjang pelaksanaan PKP, banyak sektor yang masih menjana keuntungan besar dan mengalami kerugian. Peningkatan jumlah siswazah dan graduan. Di samping itu, implikasi pandemik COVID-19 bukan hanya bertumpu kepada aspek ekonomi semata-mata sahaja, malah perkara yang perlu dinilai juga adalah aspek sosial iaitu pendidikan. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Industri Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) akan menghasilkan seramai 300,000 graduan setiap tahun, di mana pada tahun 2020 peningkatan graduan sebanyak 45% daripada 5.13 juta graduan pada tahun 2019. Peningkatan jumlah graduan setiap tahun seiring dengan kesedaran bahawa pendidikan tinggi penting untuk meningkatkan kualiti hidup serta kelangsungan hidup pada jangka masa yang panjang. Kebiasaannya, siswazah berharap untuk memperolehi pekerjaan yang setara dengan kelayakan mereka selepas tamat pengajian. Impak COVID-19 terhadap peluang pekerjaan siswazah begitu tinggi sehingga menyukarkan mereka untuk mendapat tempat dalam pekerjaan. Ramai dalam kalangan siswazah mengharapkan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi seiring dengan kelulusan mereka. Walau bagaimanapun, pada tahun kemunculan pandemik COVID-19, situasi ini berbeza dengan harapan siswazah yang mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan. Segelintir graduan yang terjejas adalah di antara mereka yang tergolong dalam kumpulan B40 dan M40 yang bergantung penuh terhadap gaji dan upah sebagai sumber pendapatan utama mereka. Peningkatan pengangguran jumlah siswazah iaitu sebanyak
22.5% kepada 202,400 daripada 165,200 pada tahun 2019. Oleh harian kemudian, pada tahun 2020, kadar pengangguran dalam kalangan graduan meningkat sebanyak 0.5% kepada 4.4% berbanding 3.9% pada tahun sebelumnya. Hajat 2 menunjukkan jumlah pengangguran dan kadar pengangguran Malaysia 2019 hingga 2021. Nama saya Lili Chen, nombor matrik 283765, pelajar 3. Peluang pekerjaan terhad. Selain itu, dalam situasi pandemik COVID-19, peluang pekerjaan begitu terhad antara faktor pengangguran di Malaysia. Setiap tahun, IPTA dan IPTS mengeluarkan graduan yang ramai bagi memenuhi pasaran pekerjaan sehingga sektor pekerjaan negara tidak mampu menampung jumlah mereka tersebut. Kewujudan institusi pendidikan sama ada awam maupun swasta banyak mewujudkan peluang kepada golongan belia yang melanjutkan pelajaran. Bahkan golongan pendapatan tetap juga melanjutkan pelajaran melalui pendidikan jarak jauh PJJ bagi memperkembangkan kualiti kejayaan masing-masing. Berdasarkan Rajah 3, statistik DOSM di bawah jumlah graduan semakin meningkat daripada tahun 2018 hingga tahun 2020. Penutupan semua sektor di Malaysia ketika PKP punca kepada berlakunya peluang pekerjaan terhad. Ramai dalam kalangan rakyat negara khususnya diperhentikan oleh majikan kerana tidak mampu menampung kos pembayaran gaji. Justru peluang untuk mendapatkan pekerjaan amat memandang sektor-sektor tertentu tidak mampu mengaji pengerja. Tambahan, penutup sektor yang tidak berkepentingan juga menyebabkan rakyat suka mendapat pekerjaan. Ada juga di antara sektor tertentu bersaing untuk memasarkan produk mereka. Ekspor minyak merupakan penyumbang terbesar negara. Persaingan antara negara-negara pengeluar minyak memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi kerana faktor permintaan yang berkenaan akibat pandemik COVID-19. Permintaan sumber minyak yang berkurangan menyebabkan majikan tidak melaksanakan pengambilan pekerja baru kerana sumber pendapatan ekonomi tidak mampu menampung saiz pekerjaan yang ramai. Assalamualaikum Doktor. Saya nama matrik 284050, Muhammad Rosrani bin Tahir, ingin dari grup UUM Sintok akan membuat perbincangan berkumpulan. Saya akan sambungkan dari pelajar 3, rakan sekumpulan saya Lili Chen. Saya pelajar yang keempat akan membincangkan tentang perberhentian kerja. Perberhentian kerja biasanya disebabkan oleh tamat kontrak, lebihan pekerja, penutupan syarikat, penyusunan semula, pengambil alih syarikat dan lain-lain. Pada kemuncak tahun pandemik COVID-19, perberhentian pekerja berbeza daripada tahun sebelumnya. Bahagian B, analisis kemungkinan. Berikut merupakan perkara yang akan dianalisis berdasarkan idea dan andaian yang dimukakan bahagian A. Sejauh manakah perintah PKP mengibatkan peningkatan pengangguran? Import daripada PKP bukan memfokuskan terhadap ekonomi semata-mata, malah aspek sosial perlu dititik beratkan. Pada golongan yang pendapatan rendah B40, gelombang limit ini bertumpu kepada mereka jika dibandingkan dengan golongan pendapatan tinggi. Situasi ini digambarkan melalui pelaksanaan PKP di mana ketidakstabilan ekonomi serta menjurus kepada golongan pendapatan rendah. Hal ini kerana selain daripada menyumbang kepada pengangguran, ia juga menyebabkan berlakunya pengurangan pendapatan bulanan. Justru golongan pendapatan rendah lebih terkesan terhadap PKP terutamanya dari aspek ekonomi. Pelaksanaan PKP mendatangkan kesan buruk terhadap ekonomi negara. Justru
kerajaan telah menamatkan PKP bagi memberi kebebasan kepada rakyat dan sektor-sektor berkepentingan untuk beroperasi semula. Beberapa perancangan strategi kerajaan seperti dasar revolusi perniagaan keempat dibina bagi mendapatkan pertumbuhan ekonomi negara pada jangka masa panjang dan dijangka mewujudkan banyak peluang pekerjaan dan perniagaan kepada rakyat khususnya golongan belia. Program vaksinasi untuk penduduk Malaysia telah mencapai tahap yang memuaskan, di mana tahap imuniti kelompok telah dicapai sepenuhnya bagi membolehkan individu bebas bergerak. Oleh hal yang demikian, tahap pengangguran negara dijangka akan mengucup dalam masa yang singkat. Cadangan bagi mengatasi isu pengangguran meningkat, langkah yang drastik adalah kerajaan perlu menetapkan perancangan strategi ekonomi dengan jelas dan secara terperinci bagi membolehkan rakyat mengambil bahagian. Misalnya, melalui dasar revolusi perniagaan keempat, kerajaan perlu membuka peluang dan galakkan kepada seluruh rakyat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Dasar 4IR tersebut memberi penekanan terhadap bidang teknologi dan meningkatkan upayaan rakyat mahir dalam teknologi. Dasar 4IR merangkumi 4 teras utama, iaitu menggabungkan dunia digital, fizikal dan biologi. Melalui dasar ini, rakyat perlu mengambil peluang dalam ekonomi digital, memandangkan penggunaan digital dalam usaha jual beli sangat perlu. Hasil 2. Peningkatan jumlah siswazah dan graduan. Adakah kesemua penganggur? Setiap tahun, jumlah siswazah dan graduan semakin meningkat. Hal ini didorong oleh penubuhan IPTA, IPTS yang pelbagai di negara. Kadar pengangguran dalam kalangan graduate semakin membimbangkan. Beberapa faktor yang mendorong perkara ini terjadi. Wujud ketidaksepadanan antara kemahiran yang khusus bagi memenuhi kehendak pasaran buruh. Faktor permintaan tenaga buruh berdasarkan kelayakan amat dititik beratkan bagi membolehkan graduate mendapat tempat. Selain itu, pemilihan kerjaya yang tidak berasaskan dan kebanyakan mereka memilih kerjaya berdasarkan apa yang ada di ruang lingkup persekitaran. Terdapat graduate yang tidak nilai atau mengetahui lebih mendalam mengenai pemilihan kerjaya. Seterusnya, graduan sangat memilih kerjaya sehingga mereka sanggup menganggur daripada bekerja. Berdasarkan Jabatan Perakaian, statistik pengangguran dan kalangan siswazah meningkat sebanyak 2.5% iaitu kepada 220,400, manakala tahun 2019 seramai 165,200 orang yang menganggur melalui Sinar 2021. Sikap sambil lewa graduan berkenaan akan mendorong diri mereka ke arah pengangguran statistik dan tidak mempunyai efektif untuk membawa diri mencapai kehidupan yang berkualiti. Kebanyakan graduan kini lebih gemar menghabiskan masa untuk kepentingan peribadi, justru meningkatkan kadar pengangguran dalam kalangan graduan adalah disebabkan sifat mereka yang tidak serius menghadapi masalah masa depan. Cadangan 2. Cadangan bagi mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan graduate adalah kerajaan perlu mewujudkan peluang pekerjaan yang luas. Kerajaan perlu memperluas saiz pekerjaan bagi sektor kepentingan sama ada awam, swasta, khususnya bersektor keselamatan, kesihatan dan pendidikan. Melalui efektif ini, peluang terbuka akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh graduan. Selain itu, dasar-dasar kerajaan melalui rancangan Malaysia ke-12 RMK 12 yang menjana ekonomi juga memberi peluang kepada graduan meningkatkan tahap pendapatan mereka melalui ekonomi digital. Secara tidak langsung, ini akan mengurangkan pengangguran di negara ini. Hal ini disebabkan oleh
kemunculan virus COVID-19 yang telah membawa perubahan besar terhadap landscape pasaran tenaga kerja di negara kita. Kebanyakan majikan akan memberhentikan pekerja mereka kerana tidak mampu menampung kos masa akibat virus COVID-19 ini melanda. Bahkan pelaksanaan PKP juga mengakibatkan sesetengah sektor tidak beroperasi. Hal ini organisasi kerana semua berusaha membayar gaji pekerja walhal tidak beroperasi seperti biasa. Terdapat juga setengah syarikat yang muflis akibat tidak mampu mengatasi beban yang dialami. Terusnya, hasil daripada sejauh manakah isu pemberhentian pekerja berlaku? Persoalannya, adakah sewenang-wenangnya memberhentikan pekerja mereka tanpa sebab yang munasabah? Oleh itu, pengubalan suatu undang-undang perlu bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku. Walaupun sedang menghadapi keadaan yang sukar, majikan perlu memainkan peranan yang penting yang penuh bertanggungjawab bagi menjaga kebajikan pekerja mereka. Cadangan kerajaan melalui undang-undang dan peraturan harus mengawal isu ini dengan bijaksana. Pemantauan dari semasa ke semasa perlu dilaksanakan secara berperingkat bagi mengelakkan isu ini berlaku. Segelintir majikan tanpa alasan munasabah sanggup memberhentikan pekerja mereka semata-mata untuk kepentingan syarikat. Majikan seolah-olah tidak ingin mengalami kerugian. Setengah syarikat telah mengambil semula pekerja mereka yang diberhentikan ketika pandemik. Sempat sejauh manakah isu pemberhentian pekerja berlaku? Sejauh manakah isu pemberhentian pekerja berlaku di Malaysia? Soalannya, adakah majikan sebenarnya memberhentikan pekerja mereka tanpa sebab yang munasabah? Oleh itu, pengubalan suatu undang-undang perlu bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku. Walaupun sedang menghadapi keadaan sukar, majikan perlu memainkan peranan penting dalam penuh bertanggungjawab bagi menjaga kebajikan pekerja mereka. Isu ini sangat sensitif bagi mereka yang terlibat dalam peranan berkaitan dengan kelangsungan hidup masing-masing. Berdasarkan statistik, seramai 115,893 individu kehilangan pekerjaan atau diberhentikan kerja semasa pandemik COVID-19. Secara totalnya, pemberhentian kerja dianggap tidak relevan apabila tidak mempunyai alasan munasabah ketika pandemik. Cadangan 4. Kerajaan melalui undang-undang dan peraturan harus mengawal isu ini dengan bijaksana. Pemantauan dari masa ke semasa perlu dilaksanakan secara berperingkat bagi mengelakkan isu ini berlaku. Segelintir majikan tanpa alasan munasabah sanggup memberhentikan pekerja mereka semata-mata untuk kepentingan syarikat. Majikan seolah-olah tidak ingin mengalami kerugian. Setengah syarikat juga mengambil semula pekerja mereka yang telah dihentikan ketika pandemik. Sebagai contoh, syarikat penerbangan Air Asia mengambil semula pekerja mereka yang diberhentikan ketika pandemik. Ini merupakan contoh yang baik untuk seluruh syarikat atau organisasi ada di negara ini. Kesimpulan bagi topik pengangguran, secara keseluruhannya, isu pengangguran di Malaysia sememangnya telah lama berlaku. Isu ini telah dianggap sebagai perkara biasa bagi mereka. Ketidakstabilan ekonomi negara yang tidak menentu ketika pandemik COVID-19 telah mengelakkan lagi peningkatan pengangguran. Berdasarkan situasi semasa, pertumbuhan ekonomi negara akan meningkat dalam jangka masa 2 atau 3 tahun selepas pembukaan sepadan negara dan keadaan seperti sedia kala. Pembukaan sepadan negara penting bagi merangsangkan ekonomi negara kerana mampu menarik minat pelabur-pelabur luar datang ke Malaysia. Aktiviti pelancongan juga kembali menyinar selepas pembukaan sepadan berikutan. Malaysia merupakan sebuah negara yang menarik untuk diterkai. Sekian.
kesimpulan daripada kumpulan kami, Doktor. Assalamualaikum.